warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berhimpun di depan sekolah Tadika Ihsan Tabahili, yang mana majlis kita pada malam ini boleh dikatakan majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia kepada Nayuk Santara Nusantara, Imam Khatib Bilal dan ahli jawatan kuasa masjid, dan kepada semua muslimin muslimat, ibu bapa, adik-adik kakak semua yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita berada dalam majlis ilmi, Allah Ta'ala akan bagi rahmat kepada kita di dunia dan juga akhirat nanti insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dalam sesi forum agama yang kita akan langsung sebentar nanti. Saya sebagai pengerusi dan bersama saya iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Wan Imran Wan Jaafar selaku acan ada mengajar di Mahawidyalaya Natrawat Songkla Nakrin, gitu apa dah? Naratiwa Raja Nakrin. Maaf, saya bahasa Syiah dia jadi telo sikit. Baru-baru duk belajar. Askar duk hijau dengan ayuk kita ni baru belajar bahasa Syiah. Tak apa dah, alhamdulillah. Apa tu seorang lagi Al-Fadil Ustaz Dr. Fakhruddin Saad selaku mudir Sekolah Darul Furqan Munduk. Assalamualaikum Ustaz kedua-dua. Insya-Allah. Yang dikatakan Nayuk Santara tadi tepat kita, alhamdulillah, di tabah kita ni banyak orang habis ke peringkat doktor, yang mana banyak lagi 2-3 orang doktor di tempat kampung kita Tabah ni, alhamdulillah. Dan saya yakin bahawa masih ramai lagi yang akan belajar sampai kepada martabat doktor insya-Allah. Oleh itu kepada ibu bapa, doronglah, usahalah supaya anak-anak kita berada dalam belajar ilmu, tak ada kira ilmu zaman ataupun ilmu agama. Kita hantarlah mengaji supaya anak-anak kita jadi cerdik dan tidak ditipu oleh masyarakat lain insya-Allah. Oleh itu malam ini alhamdulillah sekali lagi tahniah kepada orang-orang kampung Tabahili kita ni, yang mana pagi tadi sampai ke malam ni kita dapat pungut dermawan ataupun dapat pungut khairat untuk kepada kubur Ihsan Tabahili. Buat masa sekarang learning kita telah pun dapat sebanyak 120,000 kub. Alhamdulillah. Yang mana kubur kita masih perlu lagi kepada 300,000. Tapi rasa kata insya-Allah dan insya-Allah kita akan selesai masalah kubur kita. Sempena dengan malam ini alhamdulillah, majlis kita dalam forum agama pada malam ni, saya sebagai pengerusi majlis ingin mengemukakan soalan kepada Al-Fadil Ustaz Fakhruddin, yang mana kita telah maklum bahawa harta yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita adalah 2 jenis, iaitu harta dunia dan juga harta akhirat. Balah mana harta dunia dan balah mana harta akhirat, di sini saya ingin kepada Ustaz Al-Fadil Ustaz Fakhruddin supaya mengkupaskan, supaya wihurai apakah perbezaan harta dunia dan juga harta akhirat. Gitu tak Ustaz Fakhruddin? Tak ingat tajuk dah. Dia mau tanya hot tu dah Ustaz. Sudah, insya-Allah. Dipersilakan kepada Al-Fadil Ustaz Fakhruddin insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang mulia Santara Nusantara sebagai Nayuk Tisban Mengantar Kembai, Imam, Khatib dan ahli jawatankuasa Masjid Ihsan Tabah-Hilir, tetamu yang dirahmat, begitu juga rakan panel saya pada pertanding pada malam ni, Dr. Wan Imran, sebagai sahabat saya semenjak daripada masa belajar lagi di negeri Sudan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau turut tema ataupun program tahun ini adalah I Love Ramadan. I Love Ramadan ni, aku cinta pada bulan Ramadan. Ana uhibbu Ramadan ataupun ana asyaqu Ramadan. Bahasa Siaga apa? Carak te. Carak Ramadan. Itu tema dia. Tapi soalannya, apakah perbezaan harta dunia di antara harta dunia dan harta akhirat? Jadi tajuk ni lain dah. Soalan pun payah. Sebab kan payah. Jadi perbezaan di antara dua-dua alam ni, Nabi SAW sudah sebut, fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala bali bashar. Nabi SAW bersabda, dalam syurga tidak pernah mata dilihat. Mata kita ni, kita duk tengok benda atas dunianya sebagai benda yang melmus, boleh pegang, boleh ataupun tak nampak tapi boleh gambar. Tapi atas dunia tak pernah mata tengok. Wala udhunun sami'at, dan telinga dengar gapo lagu mana suara di atas di dalam syurga tu. Maka kita nak berbezaannya sangat sukar. Wala khatara ala qalbi bashar ataupun ala bali bashar. Dan nak cerita ataupun nak gambar, khatara, gambar lagu mana, susah juga nak gambar tu. Tapi Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi, dia bui juga yang panggil gambare tu, seperti mana sebut dalam ayat-ayat Quran tu, apabila mereka nak makan ada gapo tik, mereka nak minum ada gapo tik. Gambaran ini biasanya Nabi ataupun buat gambaran dalam hadis dia ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sebut tu supaya nak mendekati. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut gambarannya dunia ni, dia katanya inna dunya hulwatun khadirah wallahu mustakhlifukum fiha fayanzuru madza ta'malun. Dah apa mata taf'alun. Sesungguhnya juga bandingnya hidup kita atas dunia ni, sesungguhnya dunia ni adalah manis dan hijau. Dan sudah pastinya jiwa ataupun tabiat manusia ni, dia suka kepada benda manis dan hijau-hijau tu. Maka apabila dia banding benda ni dan dia sebut pula dari tu, wallahu mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita ni adalah khalifah atas dunia ni supaya dia nak tengok kita buat gapo atas ni, dan kita nak sebagai apa? Sebagai ibtila. Apabila dia sebut lagu tu jadi sudah tubik jenis manusia yang mengalami ataupun hidup atas dunia ni, atas bumi ni, dua orang, dua jenis bashar ataupun dua jenis manusia, iaitu ulul albab, satu, dan gulawai dia tu. Ulul albab ni apakah
tugas dia ataupun apakah panggil peranan dia ataupun sikap mereka ni ulul albab. Ulul albab ni adalah orang yang bermikir ataupun guna lub dia ataupun otak dia tu supaya dia nak menjaya dan dapat apa sahaja yang membuat dia tu menang pada hari akhirat nanti. Jadi kalau kita nak banding harta atas dunia ni, harta. Sebut apa harta? Rumah dia. Rumah ni adalah harta. Rumah adalah harta, kita boleh nampak je mata ni, rumah ni ambil daripada hak paling istimewa. Rumah lega itu, rumah raja ke, rumah orang kaya ke, rumah apa, tak usah tengoklah hak lapis rumah kita ni, hak pereh-pereh ni. Nah, hak paling kaya kali siapa? Tengok gambar, tengok yo tu. Rumah apa panggil? Bill Gates, orang paling dunia paling kaya, ataupun Elon Musk, paling kaya atas dunia ni, Bezos ke. Orang hak ada duit beribu-ribu juta. Lagu mana rumah demo? Kita nak kaya tak boleh lagi. Tetapi rumah atas dunia ni secantik-cantiknya lama berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, hancur lebu. Itu harta bangun ni, rumah. Kita pergi banding atas dalam dunia, dalam syurga pula. Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebut rumah seorang mukmin, seorang ahli syurga ni daripada yakut ataupun daripada mutiara, lu'lu'. Lu'lu' dah, muk dah. Permata mutiara tu. Buat dah tebik daripada kepah tu dah. Kita tengok gambar mata putih tu atas dunia ni besar tahu mana? Atas dunia ni kita boleh tengok besar ya. Hak paling besar semik besar dah tu dah. Semik mata besar ni semik. Tetapi dalam syurga 90 batu. Panjang dia rumah dia daripada permata mutiara ni 90 batu. Bayar? Nak kau ya lagu mana tak boleh. Jadi situ tu 90 batu tu rumah seorang mukmin besar tahu tu buat daripada permata yang tak akan rusak selama-lamanya. Satu perbezaan harta juga. Ni kita seorang mukmin. Seorang Islam dah. Banding di antara benda ni amalan-amalan. Kalau kita kata orang kafir, tapi kita boleh juga buat berbeza. Wine ataupun arak. Arak ni kita ada dengar ya beli apa-apa. Tetapi wine Mak Saleh ni dia buat, kita katanya dia buat 20 tahun lepas. 20 tahun lepas tu selagi duk khoze ataupun duk taruh sipir sepanjang mungkin, selama mungkin, lagi kau maha harga. Kau maha harta, duit dia panggil. Benar arak tu boleh jadi harganya mahal, tapi orang Islam tak boleh guna. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala banding arak yang mana Mak Saleh ataupun orang bukan Islam bermegah. Bermegah kerana dia boleh minum arak yang berumurnya 100 tahun, mahal. Berapa ribu juta ataupun berapa juta-juta nah. Kerana mahal tu, kerana lama tu sudah jadi mahal, maka dia berharta. Tapi nak banding dengan arak lalai syurga tak boleh lagi. Nah, fiha anharum min khamran ladzatil lisyaribin. Sungai, bukan botol dak. Sungai mengalir daripada arak yang mana minumnya tu sangat sedap. Lagu mana? Allahu a'lam. Sangat-sangat sedap. Dan bezanya daripada arak dunia,
Tak akan mabuk, tak akan bau busuk, tak akan sakit perut, tak akan mutah, tak akan apa. Sedap makan. Semua harta atas dunia ni sebutlah. Nah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalau fakmu bila nikmat-nikmat Tuhan atas dunia ni la tuhsuha, tak akan dapat nak bila nikmat atas dunia ni. Nikmat Tuhan yang bagi kepada kita pada atas dunia ni, kita tak boleh bila. Jadi kita sebut tadi perbezaan harta atas dunia ni, sebutlah harta gawana tak akan dapat nak bila. Mana apa lagu mana di syurga kau susah lagi. Beza tu kau susah lagi, payah lagi. Tetapi maksud soalan ni, harta dunia dan harta syurga ni, hak panggil sebaliknya, hak sepatutnya kita bertafakur, berfikir, apabila Tuhan letak kita atas dunia ni dan dia beri nikmat ni, klik kepada saat itu manusia yang membagi kepada dua jenis ni, iaitu orang yang ulil albab, yang mikir atas dunia ni dia nak guna lagu mana, ilmu dia nak guna mana, harta dia benar, harta dia nak hidup atas dunia, nak memiliki harta supaya dia jaya menanti dunia ni dan dia jaya hari akhirat nanti. Itulah orang yang ulul albab. Ia guna masa dia, ia guna nikmat yang Tuhan bagi tu supaya dia menjaya hidup atas dunia, supaya dia langkah litah gi kepada akhirat nanti tu yang Tuhan sudah janji kepada dia tu, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala bal bashar. Itu orang yang guna panggil ibtila Allah SWT ya test kita atas dunia ni supaya kita nak guna nikmat-nikmat dan harta-harta dunia tu sebaik mungkin untuk kita pergi masuk syurga nanti insya-Allah taala. Buat itu saja pusingan pertama. Klik kepada pengurusi kita. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sudah pun kita dengar kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz Fakhruddin yang dikemukakan soalannya, apakah perbezaan harta dunia dan juga harta akhirat. Maka Ustaz telah pun bagi tahu kepada kita bandingan dunia dan akhirat amatlah jauh. Oleh kerana kita di dunia ni kita maklum, kita tahu bahawasanya dunia ni tidak kekal. Walaupun harta kita banyak, rumah kita besar, ada isteri yang cantik, comel, anak yang cerdik dan sebagainya, kesemuanya itu adalah sementara saja. Maka akhirat menunggu-nunggu kita, bila masa tidak siapa yang akan tahu. Oleh itu sebut kata al-jannah iaitu syurga, saya berasa kagum, berasa nak pergi, berasa nak masuk bila dengar syurga. Oleh itu ciri-ciri orang nak masuk syurga ni Allah Ta'ala bagi tahu banyak sangat. Saya teringat daripada hadis Nabi SAW yang mengatakan apabila mati seseorang manusia ataupun bila mati seorang anak Adam, maka putuslah amalan yang dilakukan kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, seperti yang kita sedekah kepada kubur, sedekah kepada masjid, sedekah kepada anak yatim dan sebagainya adalah jariah. Dan yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Kita ada ilmu, kita boleh ajar orang, boleh royak ke orang kepada kebaikan. Dan yang akhir sekali, anak yang soleh. Maka ketiga perkara ni saya ingin kemukakan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Wan Imran supaya hurai lebih teliti, supaya hurai lebih jelas lagi. Apakah tiga-tiga ni boleh tolong kita, boleh menjadi membawa kita kepada syurga. Oleh itu dipersilakan kepada Al-Fadhil Dr. Wan Imran supaya kupaskan huraian lagi, jadi jelas kepada ibu bapa pada malam ini. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pengurusi kita Ustaz Abdul Nasir sebagai panggil kapal kita ni semacik atau seban tak baik kita ya, sebagai pengurusi kita, dan bersama dengan saya Ustaz Dr. Fakhruddin sebagai adik amalah yang mana duduk di Sudan dulu, kita pernah belajar di sana untuk mencari ilmu susah payah, dan alhamdulillah Allah memberikan kita berdua dapat darajah doktor kan. Sebenarnya ilmu tak adalah mana alih saksi ni, tapi gitulah duk oleh dunia ni, yang kena kejar ilmu. Dan juga yang dihormati tidak ketinggalan juga kepada Santara Nusantara sebagai Nayuk Dek Semutri tak baik kita, yang mana memberi bantuan, memberi sokongan kepada kita untuk menjaya programming, dan email kita, email walaupun tak mari. Nah, insya-Allah kita berdoa semoga Allah SWT menambahkan semangat dia kat rumah, boleh dia tengok sok kita tu. Nah, tengok live dengan kita tu. Dan kepada email kita, ada email hang bersama kita, dan ahli jawatan kuasa masjid kita semua alhamdulillah, dan kepada ibu-ibu bapa kita yang berada pada malam ni, malam yang mulia, malam yang dikatakan malam berapa ding malam 22 Syaban, yang mana kita duk tunggu-tunggu puak kita ni dalam tunggu kita untuk kita nak bulan Ramadan yang akan datang ni tak lama lagi buat kita ni. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur kepada kita, memanjangkan umur kepada kita semua ni. Semoga kita boleh buat amal ibadah yang dikatakan ibadah Ramadan. Jadi Ustaz saya cuba sikit ya, sebelum nak jawab soalan tu, wasa juga nak kecek sikit I love Ramadan sikit ni. Puak kita sama-samalah kita ni berdoa ni, saya kepada Ramadan. Kita kena buat sedia puak kita ni. Orang panggil i'dad li Ramadan ni, kita kena buat persediaan dah. Supalah kalau orang nak pergi perang ke, nak pergi mana ke, kalau dia pergi perang tidak ada senjata, tidak lasak, nah, tidak buat persediaan, gapo dia natijah dia? Kalah lah buat kita. Nah, pergi perang tidak ada senjata, tidak lasak, tak kuat badan kita tu, maka kita kalah ataupun mati boleh dikatakan buat kita dah. Dan begitu juga kita dalam kita duduk dalam bulan Syaban ini, kita buat persediaan kita dalam kita nak masuk bulan Ramadan pada minggu yang akan datang tu. Nah, tepat dua saya rasa tu dah kita akan tengok anak bulan bapak kita ni, kita akan sedia untuk nak menerimanya Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai ayat yang jelas kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Bukan kita saja, umat yang terdahulu berpuasa. Ustaz semalam wasa tengok juga, rupa-rupanya orang terdahulu ni, orang Kristian ni, dia puasa juga buat kita. 40 hari dia puasa buat kita dah. Lepas tu orang-orang beragama Yahudi, dia puasa juga, tapi dia baring lagi. Dia ambil tubuh badan dia tu, dia letak tempat panas buat kita. Di pada pasir dia guling tak sih. Oh, puasa apa-apa dia. Orang-orang Yahudi buat kita deh. Dia puasa, dia angan, lepas tu dia guling di tepi patah untuk nak menahankan bahawa dia puasa ni nak ada kesusahan dia tu. Tetapi kita puasa berlainan dengan berdua itu dah buat kita dah. Jadi sebagaimana yang soalan Ustaz Sewi tak kebaya saya tadi tu, soalan tu agaknya kita selalu dengar buat kita ni. Kita selalu dengar. Nah, jadi Ustaz nak bagi gambaran kepada kita
sebagaimana ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f summa ja'ala min dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Jadi ayat ni Ustaz kalau nak terjemah panjang buat kita, nak mafhum kepada buat kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ni menjadikan kita ni daripada lemah. Lemah di sini dia kata dha'fi ini lah Allah jadi kita daripada apa buat kita start mula daripada air mani buat kita ni. Lepas tu daripada apa ni? Daripada darah ni. Daripada apa ni sekotor daging, dan barulah proses jadikan manusia. Dan jadi nak cerita kepada kita ni, Allah Subhanahu wa taala ni jadikan kita tu daripada air yang saya cerita saat ni. Dan tu kita tubik daripada perut ibu tu. Adik-adik kita yang berada di sini tu, tubik daripada perut ibu tu. Bagaimana keadaan kita? Ialah keadaan kita tu lemah, tak boleh buat gapo. Kalau lah kita tubik daripada perut ibu tu, kecil-kecil tu orang nak lepas kita boleh. Kita tak boleh buat gapo, kita tak kuat, lemah. Jadi apabila pada masa tu, maklumlah tabiat manusia ni waktu kecil dia akan jadi besar kita sampai kepada dia jadi dewasa, jadi jawacun kita orang muda. Apabila jadi orang muda kan gagah lah, kuat dah lah buat kita. Apabila gagah kuat itulah dia boleh buat segala-galanya, dan selepas tu dia akan jadi tua buat kita. Syaibah di sini menunjuk ke ubah tak ni. Ubah ni menunjuk kata orang tua. Tua lah buat kita. Tua tu akan jadi lemah pula buat kita. Ini jadi gambaran yang mana Al-Quran menceritakan kepada kita bahawa ni gambaran kita duduk di dalam dunia ni buat kita. Tak usah ambil lah teori, kita ambil teori Islam kita. Islam kita duduk ajar dah. Gambaran ada belakang dah di dalam Al-Quran buat kita. Ustaz buat kajian Allah Al-Quran, Masya Allah. 2 hari lepas kemarin Ustaz wi Al-Quran kepada pihak Mahawityalai dan adalah orang-orang yang besar juga dah dari mahalai itu, Atikam Badi ke Nayuk Sapa ke, dia terima Al-Quran, dia kagum juga dengan Al-Quran kita. Sebab apa dia kagum? Kita kata Al-Quran ini orang panggil tak ada orang atau mimi konti tiap apa ni buat kita kian macam mana orang play tu ada, orang nak tulis tu tak tahu siapa ni. Orang tulis ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terjemah tu adalah orang terjemah. Ustaz kata kat dia ialah Al-Quran ni tidak ada orang yang mengarang. Siapa yang wani nak karya Al-Quran mengatakan orang tu karya Al-Quran? Tidak ada. Ni ayat kata Al-Quran ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz nak kait sikit kepada Ustaz saya tadi yang tanya kepada saya tu mengenai apa ni amalan-amalan yang mana itu 3 perkara yang dia sebut saya tadi itu. Yang pertama ialah apa ni dia kata, saya rasa hadis itu daripada hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita, iza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin yad'u lah, apa ni, ataupun anak soleh yang selalunya berdoa, yad'u lahu, yang berdoa kepadanya. Jadi 3 perkara ni fafak kita ni, apabila matinya anak Adam seorang, yang mana yang besar sekali tu amalan kita tu, Allah apabila sebut ni apa dia panggil buat kita, sedekatin jariyah. Sedekah jariyah ni arti berlari, berjalan buat kita. Kita sedekah duit kita sekok sama 2 kok, 10 kok, 1000 juta, orang panggil la tatawakaf, daripada pahala, tidak berhentinya pahala kita. Gapo dia buat kita? Ustaz nak tanya. Masjid Al-Ihsan yang ada sini ni, berapa tahun dah tubuh Masjid Ihsan ni? Masjid Al-Ihsan, ihsan kita yang ada ni, tubuh ni, kita lahir tu dah ada dah.
Siapa yang wi duit kepada buat Masjid Al-Ihsan ni buat kita? Orang tua kita. Nah, orang dulu-dulu hak telah meninggal kepada kita dengan tukuh lumuhnya nak membinakan masjid yang ada tu. Nah, boleh jaya boleh kita buat tu. Tadikah kita yang ada tu, sesiapa yang bersedekah tu, selagi mana benda tu selagi mana benda tu ada dan boleh memberikan manfaat kepada ummah buat kita. Masjid yang mana dibina tu, kita pergi semaya tak saksi? Pergi. Orang tua kita tu boleh pahala. Hak duduk dalam kubur pun boleh dia tu pahala kepada kita buat kita. Nah, orang panggil jariah yang mana berlari la tatawakaf. Nah, begitu juga yang saya dengar kepada fuak kita hari ini, kita buat marketing nak beli tanah kubur. Tadi Ustaz saya dapat berapa? 100,000 lebih deh. 120,000. Nah, kita nak beli tanah kubur itu munafat kepada siapa? Fuak kita juga. Nak pergi tanah sana. Nah, tanah kubur itu pun hak orang yang memberi kepada yang derma hari ni walaupun dia mati tu dia dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok yang ada di dalam dunia ini semua hak kita daripada sedekah jariah. Nuruddin Mahak Nuruddin. Semua orang kampung Tabah kita tu duk sedekah ke Mahak Nuruddin. Adakah Mahak Nuruddin berjalan hari ni? Hidup hari ni? Hidup. Jalan. Maju. Ke arah maju. Alhamdulillah. Maka sedekah itu hak kita bagi bantuan itu dapat kedak kepada kita? Dapat buat kita. Ayah-ayah kita hak bagi hak mati dah pun dapat buat kita. Yang mana yang ada di seluruh dunia. Sebagaimana Amr bin As ni Amr bin As ini dia seorang yang pembuka kota di Mesir. Nah, dia memberi kesedekah yang begitu banyak. Masjid dia yang ada di kat Mesir itu, apa perkara yang disedekahkan oleh beliau, dia dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala jariah ni, kita sedekah jariah ini memanglah buat kita ni jangan kita rasa takut buat kita nak buat benda-benda yang berterusan, nak buat masjid ke, nak buat beli tanah kubur ke, nak buat gapo segala-galanya, sedekah jariah kita bagi itu ialah dapat pahala kepada kita. Walaupun kita mati pun dia dapat kepada kita. Itu yang pertama. Al-jariyah atau besar sekali buat kita. Yang kedua ialah mengenai ilman yantafi'u bihi. Ilmu yang memberi manfaat. Jadi ilmu ni yang memberi manfaat kepada kita. Ilmu ini orang panggil sebagaimana yang kita nak dapat ilmu seseorang ni, ibu bapa tu gerbel buat kita kepada anak-anak tu. Duit supaya anak kita pergi belajar mencari ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Saya rasa buat kita semua ni Allah gerbel kepada anak. Tak ada kadang-kadang saya dengar tak sia dia, tak ada duit. Anak nak ngaji cari. Boleh. Jadi dengan benda-benda tu walaupun kita dah kita tu dah mati tu, tapi kita kepada anak kita tu untuk nak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala daripada Allah apabila dia meninggal. Kadang-kadang kita duk mengajar anak kita di rumah tu Al-Quranul Karim tu, duk mengajar kat rumah tu. Kita duk mengajar Al-Quran itu kepada anak-anak kita tu. Dan anak kita tu boleh membaca semua Al-Quran yang kita duk ajar tu, ilmu tu, kita pun dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ilmu ni buat kita ni. Kita nak faham sikit buat kita ni. Ilmu ni yang memberi manfaat kepada kita ini buat kita. Ibnu Kedoktoran pun yang memberikan manfaat kepada kita. Gini Ustaz nak royak kepada buat kita ni, jangan kita duduk pandai saja kepada ilmu
apa kata dia, ilmu usuluddin. Nah, itu katalah contohnya. Ilmu apa ke? Tafsir. Ilmu pengajian Islam. Takut buat kita pergi pandai situ ya. Sahaja rugilah buat kita. Ilmu yang memberikan munafaat kepada kita ada lagi. Ilmu wiswa handasah tu. Ilmu apa kata? Kejuruteraan tu. Ilmu yang memberikan munafaat kepada kita. Satu contoh buat kita ada. Kalau di kampung kita ni, kalau tak belajar wiswa ni, siapa boleh buat jambatan tak sih? Boleh buat getok. Nah, tak ada boleh kalau lah kita tak belajar ilmu tu, tak boleh lah buat getok. Nah, begitu juga ilmu yang naik ke atas udara. Nah, ilmu apa buat kita dipanggil witiasa buat kita. Kena belajar. Nah, ilmu senjata pun dia kata suruh belajar juga, yang tafi'u bihi. Jadi ustaz nak perluaskan sikit kepada buat kita ni yang boleh jadi orang kita lemah ke apa tu, duk bahagikan ilmu tu. Ilmu tu tak apalah, tak usah belajarlah, tak ada munafaat. Jadi ustaz semalam tu duk dengar sikit daripada ulama duk buat apa ni buat kita forum macam kita tu lah. Nah, sebab orang Islam kita lah ni tu duk rasa kata oh Palestin we ke dia lah pergi. Sebab kita lemah dari segi ilmu. Kita lemah dari segi ilmu sebab kita kurang dari segi ilmu ketenteraan. Dan kita kurang dari segi ilmu kedokteran. Jadi ilmu doktor, nah, ilmu kesihatan buat kita, apa yang boleh memberi kemanfaat kepada kita, maka kita dapat pahala daripada Allah. Yang mana nah, ilmu yang kita duk cari-cari itu yang boleh munafat, apabila kita meninggal maka kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu besar bapak kita nah. Ilmu ni yang memberi manfaat ni banyak bapak kita nah. Yang terakhir kepada kita ialah mengenai dengan anak-anak yang soleh. Saya ni apabila sebut anak yang soleh ni nah, kadang-kadang kita mari terasa apa ni haru jugalah nah. Islam kita ni menggalakkan kepada umat dia tu supaya beranak saksi. Beranak ni. Lepas tu marilah slogan marilah hak mana-mana tu, marilah kita pacaran keluarga, kungkam duk dan sebagainya. Nah. Ingat molek apa kita? Islam ni nah, dia memberi berat kepada anak-anak tu. Dan apatah lagi kita tu apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kita tak sih. Nah, jadi nak kata, nah, semakin hari ni kita dengar di negara China semakin hari ni, nah, dia nak kepada anak buat kita nah. Nak kepada anak supaya banyakkan anak-anak budak-budak supaya boleh menjaga negara dia dah. Jadi Islam kita ni mari jelas kepada kita. Nah, malaikat kita tu ada penyakit, nah. Nak macam mana ada penyakit tak boleh nak beranak nah. Jadi ustaz nak cerita sikit kepada kita nak rekahnya, ialah anak ni penting buat kita nah. Anak ini nah, apabila dia jadi anak yang soleh nah, yang mana yang ibu didik anak-anak kita tu supaya mempelajari ilmu yang mana saya cerita tadi, sama ada ilmu keduniaan, ilmu apa ni keagamaan, ilmu gapo tu nah, jangan dia wi jadi hak tak molek je buat kita. Tu jangan dia tu wi jadi hak tak molek dah. Sebab itulah ustaz selalu royak kepada buat kita tu, janganlah walaupun kasar sikit tak apa tadi hari ni deh, janganlah kita tu anak kita tu kena gotu buat kita ni. Ni tak apalah ustaz kecek sikit pada buat kita ni sebab kampung kita ni tak boleh bahasa saya buat kita ni. Jangan buat kita tu ibu-ibu bapa tu kena jaga molek anak-anak kita tu. Apabila kena benda-benda yang berbentuk isak dan sebagainya, rokok dan sebagainya buat kita ni, mula kecil-kecil tu jangan kita supaya bendungkan anak-anak kita tu, jangan kena benda-benda gitu buat kita ni. Jadi kita nak memproseskan anak kita tu supaya menjadikan anak yang soleh, dan anak yang soleh inilah yang berdoa kepada kita satu hari nanti. Nah, macam kita bertiga alhamdulillah, buat kita semua yang ada di depan ni alhamdulillah, dan adik-adik kita yang saat ni tu yang duduk apa ni anasyid, yang duduk baca madih, masya-Allah. Saya rasa adik-adik kita saat ni sebagai anak yang soleh, yang mana mereka selalu berdoa kepada ibu bapaknya yang meninggal.
dan kita nah yang mana anak yang soleh ini yang boleh membawakan kita dan ibu bapanya dengan selamat. Jadi kita nak proses anak kita tu jadi anak yang soleh ni payah juga buat kita deh. Kalau ulama mengatakan setengah, dia kata nak memproseskan anak-anak kita nak jadi anak yang soleh ni, dia kata payah. Lebih mudah lagi lah kita buat kereta. Kereta ni dia kemnuan buat kita ni. Buat kereta tu dengan sut tu, nah nombor tu nombor ni apa semua tu adalah cara dia tu jadikan kereta. Tetapi nak memproseskan anak-anak yang soleh ni buat kita penat juga buat kita. Kena ada di antara proses anak kita tu dengan didikan. Jadi didikan ni ustaz boleh bagi kepada kita. Ada masa sikit sih. Ada lagi. Jadi didikan ni buat kita ni, ingat molek buat kita ni. Kita duduk sini buat kita ibu bapa ni, didikan kita nak proses anak kita yang soleh ini, dia ada 3 buat kita dalam ni. Nah, yang pertama ialah di sekolah pondok-pondok yang ada yang kita di atas. Yang kedua ialah di sekolah-sekolah agama macam sekolah Darul Furqan, sekolah Nuruddin, sekolah apa yang ada dan sekolah dan sebagainya. Yang ketiga tu ialah didikan di rumah buat kita. Yang mana kita mendidikkan anak-anak kita, kita mengajar Al-Quran di rumah. Itu di antara didikan. Kita nak didikkan anak-anak kita supaya anak kita anak yang soleh, anak yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan anak itu dia akan berdoa kepada kita. Nah, apabila dia jadi seorang alim, seorang yang pandai bercakap tentang agama Allah, nah, maka ibu bapa akan dapat pahala buat kita. Nah, jadi itulah sikit sebanyak yang saya boleh bagi kepada ibu-ibu. Nah, maka dalam round yang pertama ini sekadar ni dulu saksi dah. Maka kita serah kepada orang yang sebagai pundana mereka ada persilakan. Alhamdulillah. Demikian sudah kita mari dengar sakning antara penjelasan tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi. Jadi ustaz telah mengkupaskan beberapa perkara, 3 perkara daripada kita dengar tadi adalah sebagai getok ataupun sebagai jalan untuk kita nak pergi kepada syurga dan untuk nak kita selamat dunia dan akhirat. Jadi 3 perkara tadi yang ustaz telah kupas tadi, iaitu sedekah jariah yang mana sempena dengan hari ni kita makan teh untuk cari duit bayar tanah kubur. Ambil jok start pada pagi tadi sampai ke malam ni. Jadi siapa saja hok duk khairat sedekah kepada kubur, mudah-mudahan kita rasa jadi jariah ustaz dah, insya-Allah. Dan sekut sama seria 2 tu yang kita niat kepada kubur adalah jadi jariah untuk kita hari akhirat esok. Sebab kita semua ni tidak kekal dunia, kita akan pergi kubur belaka. Sebelum pada kita masuk kubur ni lah kita buat persiapan. Salah satu daripadanya ialah kita infak harta kita fi sabilillah, iaitu kita beli khairat, beli derma, sedekah kepada kubur, boleh menjadikan kita ni selamat dalam kubur. Sepenuh dengan market teh hari ni kita cari duit bayar ke kubur, jadi ada masa 5 minit sore lagi oleh kerana ahli final kita yang seterusnya iaitu Al-Fadil Dr. Ibrahim telah bersapa mari dah, kita beri masa 5 minit untuk buat khilasah sebagai seru. Jadi kepada Ustaz Fakhruddin, adakah orang hak beli tapak tanah ataupun orang hak buat khairat kepada kubur ni, pahala dia boleh menjaminkan kita selamat di kubur? Cerak setara mana? Minta beri Ustaz Fakhruddin tolong jelaskan lagi sikit lagi sekadar 5 minit, insya-Allah. Dipersilakan. Tak dengar mana dah. Sekali lagi soalan. Adakah hak kita duk beli tanah kubur, duk bayar tanah kubur, duk sedekah, duk infak khairat kepada kubur ni? Jadi bila kita infak harta kita kepada kubur, panggil jariah lah. Jaminan setara mana bila kita mati esok nak tolong kita, nak syafaat kita setara mana
sebelum pada sampai hari akhirat. Satu deh insya-Allah. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengurus majlis Ustaz Nasir, dan tak maaf lah kerana tak berapa jelas tu, tak faham tu, kerana berkira ahli bahasa Melayu sangat dah. Apa dia mau cakap bahasa Melayu tu ataupun bahasa Sia, jadi kena ulang 2-3 kali supaya kita boleh mendapat. Jadi sebenarnya apabila seorang manusia ni diciptakan, ia daripada seperti Dr. Imran sebut tadi tu, daripada dha'af, quwwah, dha'af, syaibah fa dha'af, ini marahil ataupun langkah-langkah orang manusia ni apabila dia dicipta sehingga dia mati. Manakala apabila dia dicipta tu ada malaikat yang mana tugasnya ni menyuh wahyu atau roh masuk daripada manusia tu. Di manusia apabila dia menjadi daripada dalam perut ibu tu, dia jadi panggil tubuh saja, belum ada roh lagi. Tapi apabila ada masa malaikat tiup roh tu, dia gabung roh dengan jasad, maka dia jadi manusia. Apabila jadi manusia tu, ambil daripada dia hidup sehingga dia mati tu, roh tu dengan jasad tu, dia semakin jadi nak bersama lah, duk bercampur, duk bergaul sehingga ni, sehingga masa nak mati tu malaikat malaikat maut mari dah, saat dah dia cabut roh lah. Orang manusia ni dia tanda-tanda dia mati, apabila dia roh tu tubik, maka senyap dia tak ada gerak, tak ada gapo, tanda kata dia sudah meninggal. Tapi proses nak cabut nyawa tu, malaikat mari tu nak cabut tu, nak kata kita bayar, kata roh apabila lama duk tu payah nak cabut tu, malaikat turun nak cabut tu, gapo mula-mula duk di mata dia tengok. Sisi orang hak nak cabut tu, dia tengok amal soleh. Dia tengok amal soleh, duk nampak ni, ya tu si fulan tu nak gemik masa dah dia, siapa masa mati dia nak gemik nyawa roh dia tu, maka malaikat nasba ainih di depan mata dia tu, amal soleh manusia tu. Situlah proses cabut nyawa ni payah mudah bergantung pada amal soleh seorang manusia. Ustaz Ibrahim pun dan pengurusi kita sebut dah tadi tu, 3 perkara amalan yang dibuat yang berkekalan pahalanya sehingga hari kiamat. Salah satunya sedekahun jariah. Jadi soalan Ustaz Nasir sebut, adakah kita boleh faedah gapo tu hak kita beri bantuan kepada tanah ataupun derma untuk beli tanah kubur ni? Bagi saya ni rasanya sangat-sangat tentulah berbaloi dah kalau kata. Ibu-ibu bapa, semua hadirin di sini ni, kita ni duduk dalam nikmat, kita tak terasa. Sebab dengan keadaan kubur ni, dengan keadaan mati ni, lagu mana bezanya di antara tempat kita dengan negeri Arab? Sebab saya besar di negeri Arab dan saya pernah belajar di Syria dan Mesir dan Sudan. Untuk makluman semua ni, di Syria ataupun Mesir, sebelum dia nak mati tu, dia kriak dah ataupun dia serabut dah. Buat apa? Dia kena beli tanah dia nak mati tu, dia nak kubur tu. Buat apa? Di tempat-tempat negeri tu 60,000 kok lebih. Tengok kawasan orang mati tu, nak mati tu dah lah susah, baru mati susah lagi kerana tak ada duit. Syria tu kerana ada beberapa kawan dah saya mati tu nyusah buat kita ni. Nak cedek duit kereta buat pergi, nak cedek orang tu kubur tu kena tahu dah kita nak beli mana tanah tu nak gali tu. Maka alhamdulillah buat kita ni pakat-pakat derma, pakat-pakat
buat amal ataupun jariah ni yang mana pahalanya akan berkekal dan bertambah sehingga kita hidup semula setelah kita mati tu. Nampak pahala jariah tu? Boleh terasa. Jadi kita apabila nak tahu pahala sedekah ataupun pahala buat amal ni, bezanya mana kelebihan sedekah ni? Ada sahabat sama sahabat tanya Abu Darda, Abu Darda, gapo amal hak paling lebih baik apabila kita nak buat? Semua tu molek. Tapi apabila sebut adakah puasa? Abu Darda kata molek puasa. Tapi bukan lagi. Gana dia kata gapo hak molek kali? Kata as-sadaqah. Sedekah. Dalilnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya fukmu tu tak akan dapat kebaikan ni sehingga fukmu ni keluar dan beri sedekah, infak hak barang-barang hak kita kasih sekali nak wi. Siti Aisyah apabila dia dapat duit, dia nak keluar, dia lesek air bau. Dia semua duit itu. Buat apa Siti Aisyah buat? Kerana aku nak wi pahala ni siapa berbau baik, berbau sedap. Ni Siti Aisyah nak kata lebihnya sedekah. Apakah lagi sedekah jariah yang kita hari ni pakak-pakak buat. Sungguhnya sepatutnya kita kena bayar lebih sedekah dah. Tadi tu belum panggil apa tu, kotak jale tu. Nah, jale dulu, lepas tu baru ayat. Apa dah lah. Dah. Pok kita jale semula, kutip semula. Sedekah ni adalah pentingnya. Apabila kita mati, sedekah ni lah tudfi'u naral qabr. Panah. Dalam kubur ni panah. Asalnya kubur ni dalam tu panah. Tetapi dengan sedekah, ia akan menyejuk kita dalam kubur. Bahkan sedekah ni lah, sekiranya Tuhan nak marah kepada kita, kita sedekah. Dalam hadis dia, tudfi'u ghadaballah, mengurangkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala atas kita melalui sedekah. Maka sempena dengan sambutan kita ni bulan puasa, sepatutnya kita tahun ini insya-Allah pakak-pakaklah ubah cara hidup kita ni, ambil daripada hari ni sehingga kita meninggal dunia ni dengan amalan-amalan yang kita sepatutnya jadualkan. Salah satunya tiap-tiap hari kita bersedekah, tiap-tiap hari kita berselawat, tiap-tiap hari kita baca Quran. Dengan 3 amalan ataupun beberapa kali kita nak tambah, yang kita akan istiqamah dalam bulan puasa ni insya-Allah. Salah satunya sedekah. Dan percayalah, selain daripada pahala kita nak boleh tu, hak sebut tadi tu, bahkan sedekah ni akan mengubah hidup kita tu daripada susah ke mewah insya-Allah. Itu panggil apa tu, pengalaman yang semua orang-orang hak tu susah dulu dia mewah, dia kata dia mula daripada sedekah. Apabila dia sedekah, dia lihat perbezaan hidup dia dulu dan selanjutnya dia mula sedekah, dia akan naik. Sebab dia ma naqasa malun min sadaqah. Tidak pernah wang harta ataupun wang duit ni kurang daripada seorang hamba sedekah dah. Tidak, bahkan dia akan menambah dunia dan akhirat insya-Allah. Itu saja. Billah taufiqul hidayah. Alhamdulillah. Jadi jelas bagi kita bahwasanya siapa saja yang ada amalan buat sedekah, tak ada kira lah, boleh buat hari-hari ataupun seminggu sekali ataupun sebulan sekali ataupun setahun sekali, kita boleh infak sedekah ke mana saja asalkan sedekah kita jadi jariah. Maka kita yakin, Ustaz Oyak tadi, kena yakin pada Allah Ta'ala bahawa amalan ni akan boleh tolong kita hari akhirat esok. Sebab beberapa hadis Nabi SAW jelas bagi kita bahawasanya Nabi SAW, siapa yang sedekah dengan ikhlas, maka Allah Ta'ala akan jaga dia daripada bala. Kemungkinan kita esok lusa tu nak ditimpa bala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya rumah akan kena bakar ataupun rumah terbakar. Tapi dengan sebab kita bersedekah fi sabilillah, insya-Allah Allah Ta'ala akan hapus
hak bala hendak turun daripada kita. Itu salah satu daripada ulama menyatakan kepada kita. Dengan itu sebab itulah kita kena yakin dengan Allah Ta'ala bahawa dengan amalan sedekah inilah akan boleh tolong kita daripada 3 perkara tu. Oleh itu masuk lagi 5 minit kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Win Imran. Dan ketika kita tubuh sehat ni, kita nak harap kepada tubuh kita ke ataupun kita nak harap kepada anak cucu kita buat sedekah. Contohnya nak upah haji, nanti anak cucu upah. Kita sendiri tu mampu dah nak pergi tapi tak pergi, nanti anak cucu upah. Ataupun kita nak sedekah kepada masjid, nak sedekah kepada tadika duit, boleh sedekah tapi nanti dulu anak cucu sedekah, tak apa, nanti mati dulu. Mana jenis nak tanya soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Wan Imran, manakah lebih afdal, lebih baik kita buat diri kita sendiri ataupun kita harap kepada anak? Dipersilakan. Terus jelas 5 minit Ustaz, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Nasir saksi yang mana bagi soalan kepada saya. Saya cuba nak perjelaskan sikit lagi buat kita ni, au ilmin tu yantafi'u bihi tu, yuntafi'u bihi buat kita, ilmu yang boleh memberi manfaat tu. Kita rasa kagum kalau anak kita tu mengaji dah tu boleh ngarang buku buat kita dia. Seperti kata Sahih Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim tu lama dah dia mati buat kita. Tapi hadis-hadis dia tu kita boleh buat merujuk, kita boleh buat tengok, oh boleh pahala banyak buat kita tu. Itu ilmu yang boleh memberi kemanfaat. Kalau anak-anak kita, kalau buat kita ada sini tu boleh ngarang buku-buku buat kita dah. Selagi mana dia boleh ngarang tu, dan apabila dia mati buku tu orang duk baca, dia boleh pahala saksi. Itu nak tambah sikit lagi hak ilmu apa ni, au ilmin yuntafa'u bihi buat kita ni. Taib. Jadi sebagaimana Ustaz saya tanya saya tadi tu, amalan jariah ke dah, tak kiralah apa-apa amalan yang kebaikan ni, ia lebih baik kita buat sendiri. Jangan kita duk tunggu anak-anak kita setara mana tahu anak-anak kita nak buat kepada kita tu. Sebab itulah saya sebagaimana dalam kita kata mudah-mudah lah nak give nak wifa kita faham sikit ni tentang khususnya dalam bulan Ramadan ini. Kita cuba latihkan diri kita ni, nak jadi orang kita ni orang panggil yang berada dalam akhlak Ramadan satu. Waktu tak apalah, kita tak payah bincang, tak apa akhlak Ramadan tu. Kita nak masuk Ramadan tu macam mana kita nak buat akhlak kita dalam bulan Ramadan. Contohnya, satu contoh lah, kita dalam bulan Ramadan ini kita cuba baca Al-Quran tu sebagaimana yang Ustaz Fakhuddin kata tadi. Quran tu kalau kita boleh tu baca habis sejuh sehari tak apa kita dah. Sejuh sehari dah. Start daripada 5 waktu kita sembahyang tu baca 4 muka surat buat kita. 20 muka tu habis buat kita sehari sejuh. Tu buat kita tu. Jadi kita berakhlak dengan Ramadaniyah. Tak lama lagi kita akan sapa Ramadan buat kita dan kita cuba menjauhlah benda-benda yang kita tu orang panggil duk kecek datang gerai kau gambar-gambar duk ngopak tu, kita jauhkan buat kita deh. Kita cuba baca Al-Quran banyak-banyak. Batu hak benda-benda hak dikatakan kita duk tengok lakon tu kurang sikit buat kita tengok lakon, tengok drama tu. Kadang-kadang drama lakon sedap tak sih. Dia nak berhenti tu, dia berhenti pak sedap buat kita kita cuba tinggalkanlah benda-benda perkara itu buat kita Lepas tu soal lagi tu kita cuba buat hisab sikit buat kita. Dalam kita nak masuk Ramadan ni, apakah kita tu tak tinggal lagi hak kita tak qada lagi tu. Puasa-puasa kita hak dulu-dulu tu kan. Tu kita cuba ingatkan berapa hari hak kita tak puasa, kita ganti cepat-cepat buat kita supaya kita tak kena bayar fidyah lah akan datang. Jadi Ustaz nak bagi tahu kepada kita ialah kita duduk dalam dunia ni, yang pertama kita menjadi orang al-khair, orang kebaikan. Hak yang kedua ni yang mana Ustaz saya tanya saya tadi tu, kita menjadi orang panggil apa hak kita? Atak. Tu pemuda orang tua kita ni jadi orang yang suka memberi buat kita. Atak artinya suka orang panggil beri benda-benda hak kebaikan.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni ia jadi buat kita semua ni. Nah, tak sama kadang-kadang saksi dah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni kadang-kadang kita duduk dalam masyarakat kita tu orang tu susah tapi dia tu ada anak ramai. Tu susah dia anak ramai, alhamdulillah dari segi anak, kekayaan anak. Kadang-kadang orang tu kaya dah, orang tu kaya raya tetapi tidak ada anak. Ada juga buat kita. Nah, dan kadang-kadang orang tu dia kaya raya dah, tetapi dia tu Allah wikan dia tu mata tak nampak, tak boleh buat gapo juga buat kita dah. Jadi hak mana hak Allah tu duk wi kepada kita masing-masing, hak kita tu Allah duk wi orang tu lagu ni, orang tu lagu ni. Macam mana kita cuba memberi? Maknanya kalaulah kita orang-orang yang ada anak ramai-ramai, kita tu suruh anak-anak kita tu tolong menolong. Tapi supaya hari ni kita telah nampak bahawa ramai di kawasan kita ni duk anak-anak muda kita ni duk buat kebersihan di kubur duk tengok pagi tadi tu. Tu comel buat kita ni. Cara orang yang ada rang tu atak memberi. Kita memberi tu masa kita duk segar-lega ni, masa kita duk ada lagi di muka dunia ni, kita ada duit, kita gerbaikan duit kita ada di muka dunia lah ni. Janganlah kita duk harap kepada anak-anak kita buat kita ni. Sebab itulah di dalam ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Tu. Jadi dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita, marilah kita selalu memberi makan minum. Maknanya kita beri. Kita berada kita beri, kita berada kita sedekah. Wi kepada siapa tu? Harta tu kita wi tu, harta hak kita sayang buat kita. Jangan kita wi harta hak kita tak sayang buat kita dah. Kadang-kadang harta kita tu hak orang panggil hak kolak pun ada tak saya dia. Wi harta hudu-hudu nyanyo buat kita. Kita wi harta tu hak kita sayang buat kita. Hak tu boleh pahala banyak. Kadang-kadang kita ni duk wi kepada orang tu nasi tak habis. Allah, rasa malu buat kita nasi tak habis. Jangan buat kita ni. Kita tu sudah kita buat makan, buat gapo tu hak orang panggil gapo dia panggil hak sok-sok kasi. Apa panggil apa? Hak apa? Hak mula-mula hak kita buat tu, hak panas-panas tu. Kita pergi selalu dah pergi bagi. Jangan kita duk wi hak ketinggalan buat kita ni. Tu tak sih gitu ni. Hubbihi ini maknanya hak kita sayang. Harta gapo hak kita sayang. Kadang-kadang yang mari terasa gak ni. Saya nak wi ada juga hak kita ni. Tapi kalau kita boleh melangkah benda tu masya-Allah. Jadi kita wi kepada siapa? Ialah wi kepada orang miskin, wi kepada anak yatim, patu wi kepada orang tawanan perang. Jadi usah nak cerita kepada kita bahawa kita duduk dalam dunia ni, buat kita ni kita wi sebelum kita mati lagi buat kita. Janganlah kita duk anggap kata tak apalah anak aku ni apabila aku mati ni anak aku pula yang sedekahkan harta aku ni. Kita takut-takut dia tak wi. Kita tengok anak-anak kita lah, hak kita tengok lah, hak nampak-nampak tu lah, dan hak harta hak ibu bapa tinggal tu nak bagi saka tak saya dah. Kadang-kadang gocoh pergi bagi dah. Kadang-kadang tumbuh buat kita sama adik-beradik. Dan di sana kita pun di majlis agama Islam pun kadang-kadang majlis duk cerita tu ada berbalah tentang pusaka tu. Waris-waris apa ni pusaka hak mana yang ditinggal oleh ibu dan ayah tu. Tu buat kita. Sebab itulah saya nak pesan kepada ibu bapa sebagaimana ustaz saya kata tadi, kalaulah kita kata afdalnya hak lebih moleknya kita sendiri sedekah dengan peribadi kita sendiri, sebab harta kita sendiri yang kita cari tu. Dengan apa ni susah hak kita cari harta tu, hak kita wasa harta kita, hak mana yang lebih kita nak sedekah, kita sedekah sendirilah dalam benda tu buat kita ni. Yang terakhir sekali Ustaz tambah sikit kepada Ustaz saya tu, selain daripada kita ada atak, kita suka memberi, kita juga kena ada sifat orang panggil gapo buat kita bana, maknanya kita selalu orang panggil prak tua kita selalu membinakan peribadi kita ni wi molek sokmo.
Molek ke mana orang kita ni? Kalau lah kita ada duit tahun ni, kita sedekah 10 lekuk, tahun depan kita sedekah 20 lekuk kalau ada duit buat kita ni. Perak semua buat kita. Orang panggil ke arah kemajuan buat kita ni. Gapo lagi hak kita kena orang panggil banak, kita cuma membinakan diri kita tu. Kalaulah jenis semalah semaya, macam mana kita nak semaya kita tu rajin. Kalaulah kita kata semaya 3 waktu, kita boleh kita tu semaya 5 waktu. Kalaulah kita kata kita duduk dalam dunia ni tak baca Quran, kita boleh baca Al-Quranul Karim. Kalaulah kita kata kita duduk dalam dunia ni, anak kita tak ngaji Quran, macam mana kita nak anak kita tu ngaji Al-Quranul Karim bapak kita ni? Sebab apa dia? Sebab apabila kita benda yang ada yang perkara dalam ustaz sebut saat ni itu, barulah jadi kampung kita tu selamat bapak kita dunia dan akhirat ni. Sebab ustaz takut satu hari nanti ni Allah Subhanahu Wa Taala ni yang bangkit kita tu, yauma yab'asuhumullahu jami'a tu, dalam ayat cerita kepada kita tu, satu hari nanti dia Allah Subhanahu Wa Taala tu yang bangkit kepada kita tu kak, di alam akhirat nanti, di pada mahsyar nanti tu, takut dia bayangkan, takut dia tayarkan hak kita duduk dalam dunia tu. Lagu mana amalan kita duduk dalam dunia, yang mari semua kita tengok nah. Fayunabbi'uhum, dalam Quran kata fayunabbi'uhum bima amilu, yang mana Allah akan beri tayar kepada kita tu amalan hak kita duduk dalam dunia. Apabila kita duduk dalam dunia ni, kita sehat, kita gagah, kita sedekah, kita tengok Allah, Masya Allah, saya duduk dalam dunia dulu comelnya. Apabila kita hidup dalam akhirat nanti, Allah aku tahu aku ada juta-juta, aku tak sedekah. Sebab saksi kata tak adilah, nanti tunggu anak giwa haji kepada apa ni, kepada kita. Malu kita kena giwa haji so tunggulah kepada anak-anak kita. Kalau kita ada kita pergi sendiri bapak kita ni, bau puas hati. Maka itulah sikit sebanyak kepada bapak kita malam ni, yang mana ustaz boleh kongsi dengan fuak-fuak kita pada hari ini. Maka ustaz terima kasihlah kepada orang panggil ibu-ibu dan ayah-ayah yang ada pada malam ni yang sama-sama dengan kita bertiga pada hari ini. Maka ustaz disudahi, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisadil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat atil ahya'i minhum wal amwat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi sudah selesai sesi forum agama pada malam ini. Alhamdulillah kita guna masa lebih kurang sejam. Maka malam ini kalau ada manfaat, ada ilmu yang manfaat, insya-Allah kita boleh guna bersama. Dan apa yang ada silap salah pada malam ini adalah kami bertiga lah yang bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu alhamdulillah, terima kasih kepada ibu bapa yang mana sudi tunggu kami bertiga untuk dengar sepatah dua. Maka kami sudahi dengan lafaz menyira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.